Daripada terhormat kepada merempat, Islam di Libya merupakan contoh terbaik betapa gerakan menjatuhkan negara menggunakan nama demokrasi tidak akan terhenti. Lebih-lebih lagi terhadap negara Islam yang maju dan juga makmur. Ini kerana sepanjang di bawah pemerintahan rejim Muammar Gaddafi di Libya, menurut penganalisis politik, merupakan negara Islam yang mempunyai taraf kehidupan paling baik di Asia Barat. Namun, selepas Gaddafi dijatuhkan pada tahun 2011, keadaan Libya seperti memetik apa yang dikata oleh wawancara Presiden Putin pada Januari 2013 bersama Rusia Today. Ianya hanya dipenuhi dengan peperangan di antara walot dan masing-masing berebutkan hasil kerana Libya sudah kehilangan pemimpin yang boleh menyatukan rakyat. Tumbangnya Muammar Gaddafi menjadikan Libya yang dahulunya merupakan negara Islam paling makmur di Asia Barat telah berubah menjadi negara gagal yang penuh dengan walot, penyelundupan manusia dan juga pengganas. Bagaimanakah proses rumit ini boleh berlaku? Untuk pengetahuan semua, sejarah Islam ke Afrika termasuk Libya boleh dijejaki seawal kurun ke-642 Masihi, iaitu 22 tahun selepas peristiwa hijrah. Proses pengislaman daripada Arab ke Afrika itu berjaya menusuk kalbu warga Libya kuno, iaitu Cyrenaica, yang terlebih dahulu, dan selepas beberapa tahun kemudian, Islam mula berkembang pula ke kawasan lain di Libya, iaitu Tripoli. Kemudian, sepanjang era peralihan, beberapa kuasa khalifah sehinggalah Uthmaniyah, Libya pada tahun 1551 telah diletakkan di bawah kuasa dan pengaruh empire itu. Walaupun begitu, Uthmaniyah terpaksa bersaing dengan empire Fatimiyah Mesir yang menguasai sebahagian kecil Cyrenaica. Sepanjang di bawah pemerintahan Uthmaniyah, ketiga-tiga wilayah Fezzan, Tripolitania dan Cyrenaica di dalam negara Libya telah mendapat layanan yang sangat baik dan selayaknya, memandangkan mereka merupakan antara wilayah terawal yang mendapat hidayah Islam. Turut membuktikan kenyataan ini ialah apabila Uthmaniyah, menurut penulis James Sibbons dan Benjamin Case, telah memberikan kuasa autonomi kepada penguasa di Fezzan, Tripolitania dan juga Cyrenaica. Apabila kurun ke-19 menjengah dunia, pola peradaban sudah mula berubah. Empire Uthmaniyah telah dijatuhkan melalui gerakan rakyat dan kuasa-kuasa kolonial barat mula berebutkan hasil empire itu, terutama negara-negara jajahan mereka, vassal states. Ini termasuklah Libya yang dirampas oleh kuasa Itali. Namun, rakyat pribumi Libya yang sedar akhirnya telah bangkit untuk menentang. Mereka menubuhkan kumpulan bergelar Senussi Brotherhood dan berjuang di dalam penentangan menuntut pembebasan Libya daripada pengaruh kuasa asing di Itali. Akhirnya pada tahun 1951, kurang 6 tahun daripada kemerdekaan Malaysia, Libya memperolehi kemerdekaan apabila Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB melalui veto mereka bersetuju agar Libya dimerdekakan. Selepas Libya merdeka, negara itu telah diperintah oleh Raja Sayyid Muhammad Idris bin Muhammad Al-Mahdi As-Senussi, Raja Idris. Sepanjang tempoh singkat pemerintahan Raja Idris, Libya huru-hara kerana faktor geopolitik dan juga perbezaan etnik. Akhirnya pada tahun 1969, Raja Idris telah digulingkan melalui kudeta tentera yang tidak berdarah, bloodless military coup, yang dinamakan Free Officers Movement. Operasi itu telah diketuai oleh seorang pegawai tentera bernama Muammar Gaddafi, seorang Arab berketurunan Badui yang pada dekad-dekad mendatang akan membawa Libya ke tahap yang lebih membanggakan. Namun, Gaddafi juga menjadi saksi pertembungan cerita sejarah yang penuh dramatik dan juga padat dengan karma. Libya di bawah pemerintahan Muammar Gaddafi. Sepanjang 40 tahun di dalam tempoh pemerintahan Gaddafi, seperti yang dipetik oleh Global Research di dalam rencana berjudul Libya from Africa's Richest State Under Gaddafi to Failed State After NATO Intervention. Gaddafi memperkenalkan polisi ekonomi yang berkesan bagi membangunkan Libya. Proses pendemokrasian ekonomi ini melibatkan pengagihan hasil minyak
yang dimiliknegarakan bagi membasmi polisi penswastaan minyak. Hasil minyak yang banyak itu telah digunakan oleh Gaddafi untuk menjamin kelangsungan program pembangunan sosial bagi seluruh warga Libya. Ini termasuklah pendidikan percuma, perubatan percuma, pinjaman kerajaan bebas faedah serta bekalan elektrik percuma. Di antara polisi Gaddafi, seperti yang kita ketahui bahawa polisi dalam dan luar negara oleh Gaddafi mengutamakan prinsip dan teori nasionalisme bangsa Arab di samping mengancam pengaruh kuasa barat yang menurut laporan Think International and Human Security memberi tumpuan kepada perkara seperti mengadaptasi sistem satu parti di Mesir dengan membasmi kewujudan parti lain di dalam sistem yang dinamakan Arab Socialist Union. Kerajaan juga turut bertanggungjawab secara mutlak ke atas kesatuan pekerja dan juga pedagang, trade union, pendidikan, pertanian, perumahan, media, pengangkutan awam dan juga kesihatan. Proses di atas menuntut kepada pemansuhan dasar penswastaan dan memiliknegarakan sumber bumi Libya, terutamanya petroleum. Gaddafi juga telah memansuhkan bank-bank swasta serta menghalau keluar kaum Yahudi daripada Libya. Dasar luar Libya juga memansuhkan sebarang hubungan dengan Amerika Syarikat. Dan dikatakan Gaddafi juga berusaha menyatukan seluruh negara Arab di dalam satu kesatuan iaitu PAN Arab. Sekatan PBB pada tahun 1992, ianya ibarat rantaian kesan iaitu chain reaction. Tindakan Gaddafi itu telah membawa kepada beberapa tekanan dalaman dan juga luar oleh beberapa pihak yang berpengaruh. Di antaranya pada tahun 1992, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah mengenakan sekatan ke atas Libya dan itu sedikit sebanyak memusnahkan keadaan Libya, khususnya kepercayaan rakyat terhadap Gaddafi. Kemudian, Arab Spring. Tekanan ke atas Libya tidak sekadar terhenti di situ. Akhirnya pada tahun 2011 berlakulah gelombang di seluruh tanah Arab yang menggunakan kuasa rakyat atas nama demokrasi demi menumbangkan seluruh benua itu. Gelombang itu dinamakan sebagai Arab Spring dan menurut wartawan penyiasat Ron Nixon di dalam The New York Times, ianya merupakan satu langkah kejuruteraan sosial yang memanipulasikan rakyat khususnya belia menggunakan agensi seperti International Republican Institute, National Democratic Institute, Freedom House, National Endowment for Democracy yang dikelolakan oleh George Soros. Dari Arab Spring, ianya merebak ke arah perang saudara. Gelombang Arab Spring itu turut membadai Libya apabila pada 15 Februari 2011, sekumpulan pemuda yang terpengaruh telah melakukan demonstrasi di Benghazi dan juga Bedia. Demonstrasi yang pada asalnya bersifat aman, kemudian dicemari dengan adegan keganasan oleh kumpulan anti-Gaddafi terutama NFSL, National Front for the Salvation of Libya, dan mereka turut dipengaruhi oleh elemen pengganas Al-Qaeda. Keadaan itu disedari oleh kerajaan Gaddafi dan mereka melancarkan operasi membantras gerombolan rakyat yang mengganas itu. Hal itu telah mewujudkan perang saudara yang berskala besar apabila pemuda dan pemberontak yang mengganas berjaya mengawal beberapa bandar besar dan pihak tentera pula melancarkan serangan bagi membebaskan bandar-bandar itu. Akhirnya NATO iaitu Pakatan Atlantik Utara di bawah PBB melancarkan Operation Unified Protector bagi mengawal keadaan. Kesannya Gaddafi dan rejimnya telah ditumbangkan melalui proses demokrasi yang kejam oleh rakyat dan NATO terpaksa meninggalkan Libya sebagai negara gagal tanpa pemerintahan yang berkesan. Kedudukan Libya masa kini serta rakyat yang telah merempat. Meskipun ramai yang melabelkan Gaddafi sebagai diktator, namun hakikatnya Libya di bawah rejim beliau hidup dengan makmur. Ironinya, semenjak kejatuhan rejim Gaddafi pada tahun 2011, Libya sentiasa dibelenggu oleh kemusnahan dan kehancuran, sedangkan sebelumnya rakyat mereka masih hidup dengan aman. Ini kerana kerajaan baru yang dibentuk oleh PBB, Government of National Accord, gagal membangunkan Libya seperti mana yang telah diusahakan oleh Gaddafi.
Kesannya, warga Libya masa kini yang 97% merupakan warga Muslim hidup di dalam keadaan serba parah, merempat di bumi sendiri tanpa pembelaan. Keadaan yang parah itu dirumuskan oleh Alexandra Bejek di dalam rencana berjudul Libya Since 2011 NATO War, A Failed Quasi-State terbitan Telesur TV seperti berikut. Semenjak kejatuhan Gaddafi, negara di Afrika Utara itu Libya berubah menjadi musnah dan juga huru-hara. Kini Libya tidak mempunyai sebarang kerajaan yang kukuh atau kuasa pusat bagi mengawal negara itu. Ini menghancurkan peluang keamanan. Hasil minyak telah terabai, senjata keluar masuk dengan mudah dan juga peperangan saudara turut melarat.